Baik, itu sedikit gambaran yang kami paparkan untuk mengenali siapakah individu itu, figura itu yang katanya memang baca buku. Kalau kita rakyat Malaysia setahun 2 buku je. 2 buku dia saja. boleh setahun lebih daripada 85 buah buku tau. Itu macam relevankah buku pada era sekarang ini? Melihatkan kesungguhan dua wanita yang kita nak paparkan ini, dua anak gadis ini, saya percaya ia juga bakal memberi inspirasi kepada semua. Kita nak berkenalan bersama dengan Nur Dayana Batrisha Muhammad Nasir, seorang pecinta buku. Apa khabar Dayana? Khabar baik. How are you? I'm good. Kita kena cakap bahasa Inggeris kau. Maxi sikit. Okay. Dan kita ada Malis Nordin, pemuisi dan juga penulis buku. Hai semua. Dia macam kalau tengok, ini pencinta buku tau. Betul. Yang tu bila pemuisi tu dia macam ada satu karakter yang berbeza. Lain, Literally ada dua estetik yang berbeza. Betul. Bila menyentuh tentang Dayana sebagai seorang pencinta buku, ini kita dah masuk bulan 6. Setakat Jun ni, dah berapa banyak buku dibaca? Almost 33 books already. 33 buku. Buku tak habis. Aduhai. Kagum dengan semangat yang dibawakan tu. Tapi kita nak tahu juga apa yang membuatkan Dayana ni suka sangat dengan buku. Sampai satu bulan boleh beli 85 buku. Okay, kalau itu usually it creates a passion to me. So when it comes to buying books, it's basically my excitement towards it. So creating that passion too basically started when I was small. Memang daripada kecil, your parents dah ajar? Yes, especially my arwah grandfather, he's a Tan Sri Sheikh Mano as well. Dia memang ajar saya baca buku tu daripada kecil. Kadang-kadang dia akan suruh baca newspaper. Tahu tak dia suruh buat apa? Highlight your perkataan tu, okey? Nanti cari dalam kamus. Dahlah kamus tu punyalah besar. Ya Allah Tuhanku. Terkeluar pula orang utara kan? Tak apa. Boleh kita orang Malaysia. Okey, macam Malis sendiri. Malis pastinya kalau kita tahu dia pemuisi dan juga penulis buku, pastinya dia ada kena dasar yang kukuh ilmu tu, baca buku dan sebagainya untuk kita serapkan. Kita ambil dan kita bagi balik. Malis sendiri bagaimana? Kalau Malis sendiri lain sikit sebab saya base daripada teater. Okay, dari saya tak bermula daripada buku tapi dia bermula daripada naskah teater yang membuatkan saya tertarik dengan skrip-skrip itu dan membuatkan saya rasa macam sedapnya ayat ni. Macam mana orang boleh terfikir untuk keluarkan perkataan-perkataan yang macam ni. So dari situ saya suka membaca daripada skrip teater, barulah saya mula sikit-sikit dengan buku-buku simple-simple macam buku puisi yang pendek-pendek macam tu. Dari situlah. Buku puisi pertama yang betul-betul menyentuh hati Malis? Kalau dari segi buku puisi, saya tak ada exactly yang betul-betul saya satu buku yang saya minat lah. Saya suka macam petikan macam dari segi skrip teater yang saya cakap tadi. Macam mungkin daripada Shakespeare punya skrip yang pendek-pendek, yang puisi-puisi gitu. Yang saya pernah pentaskan, saya suka itu. Macam Dayana baca buku, okey. Pastinya kita ni memilih genre apa, buku jenis macam ni. Kita tahu novel cinta, kita ada yang lain, ilmiah dan sebagainya. Macam Dayana sendiri. Sebab saya percaya kalau kata orang suka buku ni, dia macam kita kalau suka shopping, sekali kita pergi kita beli banyak. Betul tak? Macam Dayana mana-mana? Dayana mostly fokus dengan genre yang Dayana suka. Macam contoh macam ni lah. Benda yang when it comes to romances ataupun fantasy ke apa ke. So usually right now I'm jumping into Asian literature. So jenis yang macam that has that good representation, yang anything that involves with like mental health or that sort of a thing, I really like that. So Kebiasaannya kalau satu buku tu, berapa lama yang masa yang diperuntukkan untuk habiskan satu buku? Sebab boleh bayangkan satu buku Cuba cakap ke acik-acik masa yang dia nak ambil tu, nak curi masa tu. Tapi sebenarnya kan dia depends dengan buku tu juga tau. So kalau contoh buku tu dia best, I boleh baca dalam satu malam. Sebab saya ni jenis night owl, suka baca buku malam. Kadang-kadang buku 3 pagi tu, habis tu pukul 5 dah siap. Cepatlah kiranya. It depends on the book as well. Tapi kalau buku dia tebal, dia macam besar, 3 hari ataupun 5 hari lebih macam tu. It depends on my mood juga. It all depends on your mood when it comes to like baca buku tu. Dia best ke tak? Dia punya plot tu slow ke ataupun dia punya writing dia okey ke tak ke? Macam tu. So it takes quite some time. But mostly for nowadays 3 days at least. 3 hari. Bila dengar jawapan Dayana tu, kita bergantung pada buku, isi pengisian tu macam Malis sendiri. Kan? Macam kita nak tahu puisi, bahasa yang cantik. Contohnya macam
biasanya kalau Freya dengar puisi ni, Freya suka bahasa Indonesia. Puisi Indonesia tu terlalu deep dalam tu. So bagaimana? Kan? Bahasa dia tu padahal kita tak faham sangat tapi macam sedap bahasa ni. Malis pula bagaimana untuk lahirkan karya puisi yang kalau generasi baru dengar tu macam ya Allah. Kita jadi macam nak tahu apa lagi? Teruja. Kalau macam Malis pun Malis suka Indonesian punya vibe. Malaysia pun okey, saya suka juga. Tapi saya rasa kalau saya secara personalnya saya memang suka macam dengar filem-filem lama punya cara diorang pembawakan atau cara diorang menyampaikan perkataan-perkataan tu macam kalau saya lebih suka macam dia nak sebut dia kan. Saya lebih suka macam saya dengar dia macam tu. Saya suka ayat-ayat dia punya tone macam, dia. Macam teaser je ni. Silakan Rina. Ada intonasi yang memang orang kata bila dah lah bahasa tu cantik tapi ditambah dengan intonasi yang indah lagi buat kita rasa nak dengar lagi. Jadi ambil kesempatan dan ruang ni kami nak dengarkan serangkap dua puisi daripada Malis. Okey. Tak apa, kita tak ada ujian ni. Okey, saya akan bacakan satu puisi saya. Lemas tajuk dia. So, saya baca sikitlah. Okey. Baca dengan penuh ekspresi. Okay. Malang. Setiap nafas seperti penghinaan. Siang ke malam pula, bak sumpahan. Jasad ini lelah. Rohnya menghilang. Berpisah. Dan tidak bersapa. Tenggelam aku dalam laut tak berdasar. Apa jeritan aku terlalu perlahan? Mana orang-orang? Tangan ini terkaku menunggu. Pertolongan, perhatian, beri kemanusiaan. Yang tragisnya tentang tragedi ini bukan lemas, tapi sendirian. Sampai ke dalam. Okey. Nak tunjuk ni meremang. Dia puisi tu dia kan ada satu dia ada jiwa dia. Jiwa penyampaian tu kan. Bagaimana Malis mendapat benda tu? Sebab kalau kita dengar bait demi bait tu, kalau sekilas mungkin kita tak faham, tapi hanya pemuisi saja yang faham. Kalau saya macam mana saya nak tulis puisi, orang sendu kan, basically memang betul-betul pengalaman sendiri. Dari situlah apa-apa yang jadi dekat hidup saya yang saya tak dapat nak sampaikan atau tak dapat nak luahkan dekat orang. Jadi saya rasa menulis tu adalah luahan paling tulus sebab kita tak tahu kita tulis ni kita tak expect untuk orang dengar pun. Betul. Kita tak mampu nak cakap ke orang tapi kita cakap je kat kertas. So itu betul-betul tulus. Jadinya bila dah dijadikan puisi, orang akan cakap, kau lalui ke benda ni? Apa tak? Macam kita. Dia boleh relate to it lah. Yes. Monolog hati yang sangat jujur. Dan kita juga nak tahu Diana sendiri kan, kabarnya bila dah minat dengan membaca ini, sampai adanya kafe buku. Sampai begitu kecintaannya dengan dunia buku. Kalau nak dikongsikan berkenaan dengan cinta yang ditumpahkan pada buku kemudian boleh dikatakan menjadi satu kerjaya. Sebenarnya the credit ni everything goes to my parents tau sebenarnya because my parents are the one yang very understanding. Lepas Diana dah belajar daripada SPM saja, time tu ada nak macam continue nak belajar semua tu tapi sebabkan culture kan. And then from there slowly my parents sort of understand me. Dia kata, why not you show me like one skill that you have and you prove it to me and we can work together. So I start doing my content on TikTok dan IG semua tu. I cakap pasal buku saja because that is something where I am so passionate of kan. So slowly from there the cafe to happen. Satu sistem sokongan yang sangat baik. Betul. Lepas ni mungkin boleh berkolaborasi macam baru tadi dah cakap tadi. Puisi betul. Memang menarik. Tadi dah kata pasal macam kalau buat book launching dengan author ke apa kan. Contoh dia orang baca pasal dia punya puisi macam malangnya kalau kita tidak kita pun dah macam wow kan. Macam tu. Macam ada sesekala macam bila kita viral di TikTok, okey sudut puisi hari ini kan boleh ajak puisi muda juga. I think because nanti with the platform that I have kan, people will come to support me and of course the author as well. Sebab author pun lokal. Betul. Apatah lagi kalau macam semangat Malaysia satu Malaysia. Bila launching bila ni? Bila boleh datang ni? Launching for the cafe tu guys
Get ready, 23 hari bulan nanti, Jun 2022. Tak lama lagi. Kat KLTS. Application. KL Trader Square. Yes. Kat Gombak. Kami berdua ni memang rasa sangat berbesar hatilah dapat berkenalan dan juga mengetahui tentang sebahagian daripada perjalanan hidup kalian ini dengan cintanya terhadap buku dan juga penulisan. Semoga terus berjaya. InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan kita dapat jumpa di kafe apa namanya? Kids Library. Kids Library. Okay. Pastinya kena tanam jugalah sifat suka membaca itu daripada keluarga juga daripada kecil. Tapi kita meluntur dulu biar ada rebungnya. Rebung ya. Bila ada di bulu betung baru nak dilentur. Jangan Jangan.